Bab sabda Nabi SAW, taribat yaminuk, sudahlah engkau. Wa aqra halqa, mandul dan sakit tekaklah engkau. Dengan sanad Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, katanya, Aflah, saudara kepada Abil Qu'ais, telah meminta izin untuk menemuiku setelah ayat hijab diturunkan. Aku berkata, demi Allah, tidak akan kuizinkan kepadanya sebelum aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana saudara Abil Qu'ais itu bukan dia sendiri yang menyusukan aku, tetapi yang menyusukan aku ialah istrinya, istri kepada Abil Qu'ais, istri kepada Abil Qu'ais, yakni adik-beradik Aflah, saudara Abil Qu'ais. Fadakhala alayya, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Aku pun berkata, wahai Rasulullah, orang itu bukan dia yang menyusukan aku, tetapi yang menyusukan aku ialah istrinya. Qala i'dzani lahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, izinkanlah kepadanya, izinlah dia, benarkan dia, yakni masuk menemuimu, kerana dia adalah pakcikmu. Taribat yaminuk, sudahlah engkau. Fa innahu ammuki taribat yaminuk, kerana sesungguhnya dia adalah pakcikmu. Alahai, kita kata alahai, dia tu pakcikmu. Kita boleh juga kita tu. Qala Urwah berkata, Aisyah berpegang begitulah. Taqul, beliau mengatakan, harrimu minar radha'ah, haramkan kerana penyusuan apa yang diharamkan kerana keturunan. Apa yang diharamkan kerana keturunan, yakni haramkan perkahwinan dengan orang-orang yang ada kaitan penyusuan denganmu, seperti mana diharamkan untuk mengahwini orang yang ada hubungan keturunan denganmu. Itu maksudnya, yakni setakat yang ditentukanlah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, katanya Nabi SAW sudah mahu berangkat, yakni pulang, sudah mahu berangkat pulang dari mengerjakan haji. Tiba-tiba Nabi SAW ternampak Safiyah berada di pintu khimahnya dalam keadaan sedih dan hiba, dalam keadaan hiba dan sedih, kerana dia telah berhaid, dia telah kedatangan haid. Faqala aqra halqa lughatul liquraish, Nabi SAW pun bersabda, aqra halqa, asal maknanya mandullah dia, sakit tekaklah dia, atau botaklah kepalanya. Tetapi makna itu tidak dimaksudkan. Sudah kerjalah, kita kata. Padai adalah. Kita kata kalau bahasa Kelantan. Qala aqra halqa, sudahlah. Lughatul liquraish, ini satu lughat Quraisy. Innaki lahabisatuna, kalau begitu engkau akan menahan kami, yakni membuatkan kami tidak boleh berangkat lagi. Thumma qala, kemudian Rasulullah SAW bertanya, adakah engkau telah mengerjakan tawaf ifadah pada hari nahar? Adakah engkau telah melakukan ifadah, yakni tawaf, pada hari nahar? Safiyah menjawab, ya. Nabi SAW pun bersabda, fanfiri idzan, kalau begitu bolehlah pergi, bolehlah berangkat. Bab ma jaa fi za'mu, bab tentang za'mu, kata mereka. Bab tentang ucapan, ucapan seseorang, kata mereka.
Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Murrah maulan kepada Ummi Hani binti Abi Talib. Dia menceritakan bahawa dia telah mendengar Ummu Hani binti Abi Talib berkata, saya telah pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun pembukaan Mekah. Saya mendapati baginda sedang mandi dan Fatimah anaknya sedang menutupinya, yakni dengan tabir. Fasallamtu alaihi, aku pun memberi salam kepada baginda. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa tu? Saya menjawab, saya Ummu Hani bintu Abi Talib. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, marhaban bi Ummi Hani, selamat datang kepada Ummu Hani. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai mandi, baginda bangun lalu bersembahyang 8 rakaat dengan berselimut dalam satu kain, dengan memakai satu kain sahaja. Falamman sarafa, bila dia selesai bersembahyang, saya pun berkata, wahai Rasulullah, anak mak saya tu kata dia akan membunuh seorang lelaki yang telah aku berikan perlindungan kepadanya, yaitu fulan anak Hubairah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, sesungguhnya kami telah berikan perlindungan kepada orang yang telah berikan perlindungan itu, wahai Ummu Hani. Ummu Hani pun berkata, wadzaka atau wadzalika duhan, peristiwa itu berlaku pada waktu duha. Ini bab kata seseorang wailak. Wailak asal maknanya binasalah engkau, celakalah engkau, punah ranahlah engkau, asal maknanya. Tapi di sini tidak makna tu, aduhai maknanya. Seorang berkata wailak, aduhai, alahai, bolehlah, itu semua tu boleh berlaku, tengok tempat lah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bahawa Nabi SAW pernah melihat seorang sedang mengheret seekor unta. Baginda pun berkata, naiklah unta tu. Dia berkata, orang itu menjawab, ini unta untuk dikurbankan, yang di Mekah. Qala, Nabi SAW kata, naiklah. Orang itu berkata, ini unta untuk kurban. Nabi SAW kata, naiklah. Allah aja. Naiklah, Allah. Kita kata kalau kita bahasa Kelantan, Allah. Qala irkabha wailak, naiklah, alahai. Ataupun naiklah, apa ni? Boleh juga. Boleh juga. Ini makna kemudian lah, makna kemudian. Makna asalnya tak molek lah, tidak sesuai dengan makna-makna asal itu. Kita terjemahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang lelaki mengheret unta, seekor unta. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepadanya, naiklah unta. Dia berkata, wahai Rasulullah, ini unta untuk dikurbankan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, naiklah, apa ni? Qala fi tsaniyah atau fi tsalitsah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata begini, wailak ini pada kali yang kedua atau pada kali yang ketiga. Setelah dia kata naiklah, naiklah, barulah dia kata wailak. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berada dalam satu perjalanan, bersamanya ada seorang hamba hitam yang dipanggil Anjashah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, waihak ya Anjashah, aduhai Anjashah, hai Anjashah, ruwaidak, perlahanlah, berhati-hatilah, bil qawarir, engkau membawa, berhati-hatilah membawa botol-botol kaca tu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Bakrah, beliau berkata, ada seorang lelaki memuji seorang yang lain, memuji seseorang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, wailak, sudah hijau, engkau sebenarnya telah memotong lehernya, leher saudaramu 3 kali. Sudah, engkau kerak tekak dia. Sudah, engkau kerak tekak dia. Sudah. Boleh juga kita kata wailak itu. Sudah hijau. Padan adalah.
3 kali dia kata, sesiapa di antara kamu yang mahu memuji juga seseorang, kalau sesiapa di antara kamu mahu juga memuji, la mahalah, tak dapat tidak nak puji juga, falyaqul, maka hendaklah dia berkata, dia kata begini, saya rasa fulan begini gini. Yang sebenar nak mengetahui hakikatnya ialah Allah. Aku tidak mahu membersihkan sesiapa pun atas nama Allah, dengan nama Allah. Aku tak mahu. Sesungguhnya dialah yang mengetahui. Katalah macam tu. Saya rasa dia ni baik, dia ni gini. Tak tahulah sebenarnya, Allah Maha tahu. Setakat kita tahu gini. Gitu kata lagu tu. Dengan sanad Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, katanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari sedang membahagi harta, tiba-tiba Dzul Khuwaisirah berkata, yaitu seorang lelaki dari Bani Tamim, wahai Rasulullah, berlaku adillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa akan berlaku adil? Siapa akan berlaku adil kalau aku pun tidak adil? Umar berkata, izinkan kepadaku untuk aku penggal lehernya. Qala lahu, Nabi SAW berkata, jangan. Sesungguhnya dia ada ramai kumpulan dia, sahabat-sahabat dia. Yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim. Kamu akan merasa lekeh sembahyang kamu berbanding sembahyang mereka. Dan puasa kamu berbanding puasa mereka. Mereka ini keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari binatang yang dipanah lah, dari binatang buruan. Dilihat kepada mata anak panah itu, tidak didapati sesuatu apapun. Dilihat pula kepada risaf, mana kayu dia tu, hujung dia tu, tidak didapati sesuatu apapun. Kemudian dilihat pula kepada nadhihi, dilihat pula kepada nadhihi, yakni kayu anak panah tu, batang dia tu, dilihat pula, tidak nampak apa-apa pun. Di situ. Kemudian dilihat pula kepada qudhadhihi, yakni bulu dia, bulu anak panah tu, di hujung anak panah, tidak kelihatan apa-apa pun, tidak didapati apa-apa kesan pun di situ. Sabaqal farth wad dama, sedangkan anak panah itu telah melepasi tahi binatang dalam perut tu dan darah dia. Yakhrujuna, mereka keluar, ala hini furqatin minan nas, ketika berlaku satu pergeseran di antara orang, perselisihan di antara masyarakat. Ayatuhum, tanda mereka ialah seorang lelaki, salah satu dari dua tangannya seperti buah dada perempuan, seperti tetek perempuan, ataupun seperti satu seketul daging lah, tadardar, yang bergoyang-goyang. Mana seperti buah tetek kan, begitu kan, bergoyang-goyang tangan dia. Qala Abu Sa'id berkata, aku bersaksi bahawa aku telah mendengar hadis ini dari Nabi SAW, dan aku bersaksi bahawa aku telah ikut bersama Ali ketika Ali memerangi mereka. Setelah itu dicari orang yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi di kalangan orang-orang yang terbunuh. Akhirnya dibawakan orang itu tepat mengikut sebagaimana sifat yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Hurairah bahawa ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, wahai Rasulullah, aku telah binasa, aku telah rosak, binasa. Nabi SAW pun berkata, waihak, aduhai, ataupun alahai, atau kenapa binasanya? Adalah riwayat lain lah. Qala waqa'tu ala ahli fi Ramadan, aku telah jatuh atas isteriku pada bulan Ramadan, yakni aku telah menyetubuhi
istriku pada bulan Ramadan. Nabi SAW pun berkata, merdekakan seorang hamba. Orang itu menjawab, saya tidak dapat memerdekakan. Rasulullah SAW kata, kalau begitu engkau puasalah 2 bulan berturut-turut. Orang itu menjawab, aku tidak kuasa. Nabi SAW berkata lagi, kalau begitu engkau beri makan kepada 60 orang miskin. Orang tadi berkata, saya tidak ada apa-apa yang untuk diberikan kepada orang miskin. Setelah itu dibawakan kepada Rasulullah satu karung sebekas besar tamar. Satu bekas besar buah tamar. Nabi SAW pun kata kepada dia, ambillah, beri sedekah, guna ni tamar ni, beri sedekah. Dia berkata, wahai Rasulullah, adakah kepada selain ahli keluargaku, nak bagi kepada selain ahli keluargaku kah? Nabi SAW dia berkata, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, tidak ada di Madinah ini orang yang lebih berhajat lagi, yang lebih miskin dari aku. Maka Nabi SAW tergelak, sehingga nyata kelihatan gigi-giginya. Ini tak ada apalah, ni dalam riwayat ni wailak, tadi waihak, dia kata ni dalam riwayat ni wailak, lebih kurang lah maknanya. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri bahawa seorang Arabi datang, dia berkata, wahai Rasulullah, ceritakan kepadaku tentang hijrah. Nabi SAW kata, aduhai, hijrah itu sangat besar kedudukannya, sangat besar tuntutannya, sangat berat. Inna sya'nal hijrah syadid, sesungguhnya hijrah itu sangat berat, yakni tuntutannya. Tetapi engkau adakah unta? Engkau ada unta kah? Orang itu menjawab, ada. Nabi SAW bertanya, kau bagi zakat dia? Orang itu menjawab, ya, saya bagi. Nabi SAW pun bersabda, kalau begitu engkau beramallah di negeri kamu sendiri. Beramallah di negeri kamu sendiri. Fa inna Allah lam yatruk min amalika syai'a, kerana Allah tidak akan mensia-siakan sedikit pun amalan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar dan Nabi SAW sabdanya, wailakum ataupun waihakum, alahai kamu, aduhai kamu, kesian kamu. Boleh juga, banyak makna ni wailakum waihakum ni, makna mafhum dia yang kemudian, bukan makna asal. Kalau makna asal tak molek, tidak sesuai. Kalau ni tak apalah, kemudian ni kita huraikan. Waihakum, kesian kamu. Syu'bah berkata, dia perawi, waihakum ataupun wailakum ni syak perawi. Dia sendiri yang syak, la tarji'u ba'di kuffara, jangan kamu kembali kufur, menjadi kafir sesudahku, di mana sebahagian kamu memenggal leher sebahagian yang lain. Nadhr berkata dari Syu'bah, waihakum. Ini tak apalah, ini masalah berbeza riwayat wailakum waihakum itu saja. Riwayat daripada Anas bahawa ada seorang seorang ulu datang kepada Nabi SAW. Dia bertanya, wahai Rasulullah, bila kiamat akan berlaku? Nabi SAW kata, aduhai, apakah yang telah engkau sediakan untuk kiamat itu? Orang itu menjawab, aku tidak sediakan untuk kiamat itu ya apa-apa, tetapi aku cintakan Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW pun berkata, sesungguhnya engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Faqulna, maka kami pun berkata, para sahabat yang lain, wa nahnu kadzalik, kami pun begitu juga wahai Rasulullah. Nabi SAW menjawab, ya, begitulah. Fafarihna, kami pun hari itu gembira sekali. Tiba-tiba lalu seorang hamba Mughirah, dia tu sebaya dengan aku, kata Anas, sebaya dengan aku.
Faqala, maka Nabi SAW bersabda, kalau dipanjangkan umur dia ni pun, dia tak akan sempat tua juga sebelum berlaku kiamat. Mana kiamat akan berlaku sebelum dia ni dah tua lagi. Sebelum dia ni dah tua lagi. Tak apalah. Bab alamat cinta kerana Allah. Kerana firman Allah Ta'ala, in kuntum tuhibbun Allah, jika kamu benar-benar kasihkan Allah, fattabi'uni, maka adalah kamu ikut aku, yuhibbukumullah, nescaya Allah akan menyintai kamu. Diriwayatkan daripada Abdullah dari Nabi SAW bahawa baginda bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Wa'il, katanya Abdullah bin Mas'ud berkata, ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya, wahai Rasulullah, apa katamu tentang seorang yang menyintai satu kumpulan orang, tetapi dia tidaklah setaraf, tidaklah sampai ke tahap kumpulan yang dicintainya itu? Nabi SAW menjawab, seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Musa, katanya ditanya Nabi SAW tentang seorang yang cintakan satu kumpulan orang, walamma yalhaq bihim, tetapi dia belum lagi sampai ke tahap golongan itu. Qala, Nabi SAW menjawab, al-mar'u ma'aman ahabba, supaya tadi juga seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik bahawa ada seorang lelaki bertanya Nabi SAW, katanya, bilakah kiamat akan berlaku wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, apakah yang telah engkau sediakan untuk kiamat itu? Orang tadi menjawab, saya tidak ada menyediakan banyak sembahyang, tidak ada juga menyediakan banyak puasa, begitu juga tidak ada juga menyediakan banyak sedekah, cuma saya cintakan Allah dan Rasulnya. Nabi SAW pun berkata, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Itulah beberapa bab malam ni. Baru ni cerita tentang syair-syair baru ni. Ini termasuk dalam adab lagi. Termasuk dalam bab adab, yakni perhiasan pribadi, perhiasan dalaman seseorang itu, yang mencantikkan seseorang itu. Di antaranya baru ni, iaitu seseorang itu pandai bersyair, menggunakan bahasa-bahasa yang indah-indah. Seterusnya, ini pula dia nak cerita, macam mana kalau seseorang itu gunakan bahasa yang mana zahir dia tu tak molek, berat, tak molek lah. Kalau mengikut asal dia, wailak, celaka engkau, binasa engkau, masuk dalam wail, dalam neraka, satu gaung dalam neraka, Jahannam lah pun kita kata, Jahannam kau, makna masuk dalam neraka Jahannam lah sesoalahnya. Bagaimana kalau seorang itu guna perkataan-perkataan macam ni, tetapi tidak dengan maksud asal. Maksud asal tu macam sudah dilupakan, sudah jadi macam lain dah makna dia, sehingga kalau kita nak terjemah, kita boleh terjemah tinggalkan makna asal dia. Bagaimana? Imam Bukhari nak menceritakan tidak salah. Ini bukan jadi huduh pribadi seseorang itu, tak comel dah seseorang itu. Sebab apa? Nabi SAW sendiri guna. Tentu sekali dia guna ni bukan dengan makna asal. Bila bukan guna dengan makna asal, tak apalah. Ini juga termasuk dalam kepandaian seseorang itu dalam menggunakan bahasa. Ini termasuk dalam comel juga. Lebih sedap lagi kalau kita main cakap jenis beringat semua ni, dia tak ada lah bunga-bunga macam ni. Dia tak sedap bahasa. Kadang-kadang dia kena guna bahasa-bahasa macam ni, walaupun makna dia asal tak molek, tetapi setelah diyakini, dipastikan makna asal tu tidak dipakai lagi, ni dengan makna lain, tak apa, boleh kita guna. Tidak orang kata tidak berakhlak, tidak. Tidak berakhlak. Kalau kita sebut Tuhan, tak apa,
Walaupun orang kafir pun Tuhan juga, tapi Tuhan kita lagu lain. Tuhan kita tidak serupa dia tu. Dia maksud kita kata sembahyang, tak apa kita guna sembahyang. Air sembahyang kita tak guna wuduk pun tak apa. Sebab maksud kita faham. Maksud kita faham. Ini masalah penggunaan bahasa. Kita kata isteri, suami, tak apa. Walaupun makna asal dia tu ada makna tak molek, tapi kita tidak ada maksud tu. Bahkan orang kita tak tahu pun dengan makna suami tu dengan makna Tuhan. Mana ada, tak tahu pun. Tak apa kita guna perkataan-perkataan seumpama itu. Tak perlulah kita ubah semua. Jadi air semaya tu jadi wudu, semaya tu jadi terpaksa kena sebut salah dan sebagainya. Tak perlu. Suami itu mana zauj, isteri itu zaujah saya, tak payah sebut lagu tu. Isteri saya pun tak apa. Asalkan kita dengan budaya kita, dengan tamadun kita, dengan kepahaman kita sendiri, bukan kita anggap seperti orang lain. Gitu. Tak apalah, tu yang nak ceritanya. Taribat yaminuk, bahan tanahlah tanganmu. Kerugianlah engkau. Itu asal makna dia. Tapi ini tidak ada makna ni. Sudah sekali ni. Sebab kita katakan sudah ke dia? Sudah hijau. Hijau apa yang sudah? Tak ada apa-apa hijau pun. Memang guna lagu tu. Nak mana? Kita ahli bahasa yang tahulah. Kalau orang luar nak tengok, sudah makna dia gini. Kerja makna lagu ni. Lepas tu dia nak pasal dua-dua tu makna. Dia tak akan faham. Tapi kita faham. Sudah hijau sekali ni. Sudah. Sudah ke apa? Tak ada. Kita faham. Tapi kita faham. Lagu tu. Ni bermakna lagu tu. Sudah engkau. Padailah sekali ni. Aqra halqa. Supaya juga. Aqra tu asal makna dia. Aqir. Maknanya mandul. Molek kau doakan orang supaya dia mandul. Isteri dia kata. Jadi munasabah lah jadi tak melahirkan anak pun. Dah dia duduk doa mandul. Kalau kita kata. Dah. Tidak ada maksud lagu. Dengan sebab itu semua ulama sepakat mengatakan perkataan-perkataan yang zahirnya nampak tak molek pun, kalau Nabi SAW guna tu, dia akan jadi makna dia terbalik. Makna molek. Ini masalah penggunaan bahasa. Kadang-kadang budak nakal tu kita kata budak baik ni, budak jauh ni, padahal dia nakal, kita guna bahasa terbalik. Kita guna bahasa terbalik, padahal dia nakal, dia jahat, kita kata budak baik, budak jauh. Adakah makna jauh lagu tu? Ataupun orang jahat sangat, kita kata jauh sungguh. Dia tu. Tu. Begitulah makna kita guna bahasa terbalik. Itu tak apa. Ahli bahasa yang faham benda tu. Halqa makna sakit tekak, ataupun maknanya botak kepala. Kalau perempuan botak kepala, maknanya malulah keluar. Kalau orang keluar rumah nak bertemu dengan kawan-kawan dia pun. Kalau orang lelaki boleh kira. Ni doakan lagu tu. Orang perempuan ni, kita tak aja jumpa lagi orang perempuan hak botak kepalanya, kecuali kerana penyakit tu suku hak tu. Kalau orang lelaki ni biasalah kita jumpa, tidak sakit pun botak kepala tu. Jadi satu keaiban kepada perempuan botak kepala. Tiba-tiba didoakan begitu. Apakah doa ni dimaksudkan? Tidak ada semua makna. Ni makna dia kita kata padailah, sudah hijau. Itu makna lagu tu. Tidak ada makna asal. Maknanya nak cerita tak apa kita guna perkataan-perkataan lagu ni. Tidak kata kurang adab. Tidak. Seterusnya, marilah hadis-hadis tu. Hadis ni pun kita sudah jumpa banyak kali dah. Jadi pak saudara tu, padahal bini pak saudara tu yang menyusukan dia je. Bini bini kepada adik-beradik ni hak mari tu. Bukan bini hak mari tu, bini kepada adik-beradik hak mari. Dia yang menyusukan Aisyah. Sebab di kalangan orang Arab ni biasalah dalam masyarakat dia tu, budaya dia tu, semasa kecil ni bui kepada orang untuk menyusukan anak-anak tu. Dengan cara begitu, dengan sebab tu dia ramai jadi ni perhubungan persusuan ni. Ramai lah adik-beradik susulah, anak saudara susulah, macam-macam. Sebab dalam masyarakat dia begitu. Nabi SAW kata, benarkah dia masuk? Itu pakcikmu tu, sudah kerja lah. Kita kata
Kan tempat tu kan kita guna kan sudah kerja lah, tak kenapa darah pula dah. Kita kata lagu tu lah, sudah kerja lah. Jadi taribat yamin tu kita terjemah lah. Bukan makna bahaya tanah lah tanganmu. Sebab itulah Aisyah dalam masalah ni dia berpendapat begitu. Apa-apa yang haram berdasarkan keturunan, keturunan macam mana adik-beradik tak boleh nikah kita dengan adik-beradik. Tak boleh nikah. Jadi hak ni pun kalau hak susu tu pun lagu tu juga. Anak saudara tak boleh menikah dengan anak saudara. Maka anak saudara bagi hak susu kita tu lagu tu juga. Sebab tu. Jadi hak tu kita ringkaslah. Bukan bab dia. Nak ceritanya taribat yamin hak tu je. Lepas tu hak Safiyah ni pula sudah berapa kali dah juga jumpa Nabi SAW kata kepada dia aqra halqa, tak apa guna yang seumpama ni. Begitu juga dalam masyarakat Kelantan, kalau kita kata walaupun apa ni orang luar mungkin berasa kasar, jangan digunalah kepada orang yang berasa kasar. Tetapi kalau sama guru rapat benar mesra, dia kata benatan ni kata dia dah, dia tidak berasa apa bahkan mesra. Kakah ni apa kakah? Kakah ni barang-barang. Kakah tu. Supaya kakak tua, supaya gapo tu dah tukar tu kakahnya. Ni dia kata kakah ni. Kadang-kadang mak guna kepada anak dia dalam masyarakat kita. Dia tak ada apa. Bukan maksud kakah tu sungguh. Jadi tak apa guna lagu tu, tak apa. Tu dia nak ceritanya. Asalkan dalam kalangan kita tu faham. Janganlah kita guna kepada orang lain pula yang tidak faham. Babu majaa fi za'amu, mana kata orang. Macam mana orang yang selalu kata orang za'amu ni maknanya orang hak kata dia tak pasti lagi betul ke atau tak betul. Kita duk nukil hak dia kata orang. Macam mana? Itu pun tak molek juga. Kalau kita duk nukil hak orang kata orang. Sebab apa? Hak orang kata tu belum lagi pasti. Sebab kalau dalam bahasa Arab za'amu ni maknanya dia kata juga. Tetapi apa yang dikatakan itu kandungannya belum pasti benar. Kalau guna lagu tu macam mana? Tapi kalau orang lain guna dengan makna pasti, tak apa juga. Tak salah guna tu. Hak ni lah maknanya. Iaitu apa ni, Ummu Hani. Sebelum pada ni berapa kali dah kita jumpa hadis ni. Ummu Hani ni dia kata za'ama ibnu ummi, anak mak saya kata. Jadi za'ama dia guna perkataan za'ama. Nabi SAW tak tegur. Kalaulah tak boleh guna perkataan za'ama, tentu Nabi SAW tegur. Walaupun za'ama tu ada makna memberi makna tidak pasti. Orang tu kata tapi kata-kata dia tu tak pasti. Kalau hak pasti tak apa. Kalau hak tak pasti tu janganlah acak-acak guna. Ambil orang tu mudah-mudah guna. Sebab kita tak tahu lagi betul ke tak betul. Kalau tak betul, maknanya kita ni membawa fitnah ataupun membawa sesuatu yang tidak berasas. Sebab itulah ada dalam hadis yang lain disebutkan Nabi SAW kurang senang guna za'amu tu. Sebab apa? Sebab ada makna tadi. Tapi kalau jelas dia dipakai dengan makna kata, dan kata-kata tu memang benar seperti di sini, memang jelas dia kata sungguh, maka tidak menjadi salah. Tidak menjadi salah. Jadi di sini haknya guna bahasa ni atas maksud kita. Kadang-kadang orang guna insya-Allah kita pergi. Insya-Allah tu dia dulu lagi niat tak pergi. Sebab kalau dia kata kita pergi tak apalah kita pergi. Maknanya itu kalau tak pergi apa dia jadi pelawak. Tapi kalau kata insya-Allah tak apa tak pergi. Dia kata dulu. Kalau lagu tu tak boleh lah. Itu makna bohong juga. Sebab itu za'amu ni pun dia ada dua makna tadi. Ada makna hak tidak pasti, ada makna hak pasti. Tiba-tiba dia pakai dengan makna hak tidak pasti itu katakanlah. Kalau dia pakai dengan makna hak pasti tak apa. Hak tak siapa? Takut kita terbawa-bawa. Hak palsu, benda yang tak jelas, tidak tahu di mana asasnya. Hak tu tak sebenarnya. Begitu juga, bukan hak ni saja perkataan insya-Allah pun. Kalau dengan maksud tadi memang tak boleh. Bohong juga tu orang panggil. Tujuan kata insya-Allah tu untuk menceritakan bahawa bukan dalam kemampuan kita sebenarnya, dengan kehendak Allah SWT.
kita bergantung kepada dia dengan maksud tu, tapi kita betul-betul nak pergi bila kita kata tadi insya-Allah tadi, bukan ada berselindung. Semuanya bergantung kepada kita, bergantung kepada kita penggunaan bahasa. Jadi walaupun insya-Allah tu molek asalnya, tapi kalau dengan maksud kita nak melepaskan diri, menipu hakikat, tak molek juga, tak molek juga. Masalah penggunaan bahasa ni atas kita kena tengok. Kalau tak molek pun, kalau dengan makna molek juga. Gitu. Bab ma jaa fi qawli ar-rajul wailak. Supaya tadi juga kata-kata seseorang, apa ni, kesian engkau, dan seumpamanya tadi yang kita terjemah tadi. Teruklah engkau, sudah kerja lah. Boleh berlaku. Ni pun kita sudah jumpa dah seorang tu bawa unta, unta. Dia ingat unta ni apabila nak dikurbankan tak boleh nak naik. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh naik. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak say orang ni ikut agama, tapi jadi susah, jadi kepayah pula. Dia tak say. Sebab tu kita tengok sama cara-cara dia tunjuk tu memang untuk kemudahan sama. Untuk kemudahan sama. Jangan jadi sukar, jangan jadi masalah beragama. Sepatutnya agama tu menyelesaikan masalah kita, bukan menimbulkan masalah. Sebab tu dia kata naik. Apalah. Dia kata tak sini naik. Jadi tak kenalah perbuatan dia. Nabi SAW katanya wailak. Satu anaknya. Hak lain itu serupa juga lah. Seterusnya hak anjashah. Baru ni kita sudah jumpa dah. Dia duduk eret unta tu sambil menyanyi lagu. Jadi unta tu pun jadi laju perjalanannya kerana syok dengan lagu tu. Nabi SAW suruh slow sikit. Pasal kamu bawa tu botol-botol kaca. Mana perempuan-perempuan itu diumpamakan seperti botol kaca, mana kalau derah-derah pecah. Begitu. Baru ni kita sudah hurai dah. Hak nak sini nak cerita apa dia? Waihak. Hak tu hak naknya. Waihak. Seterusnya ni Nabi SAW kata bila seorang puji depan-depan, puji depan. Puji depan. Dia kata gini-gini puji. Nabi SAW kata, sudah, engkau sudah sembelih dia. Kalau kita kata sembelih lah, kerak tekak. Kau kerak tekak dia ni, kerak tekak dia. Kalau nak puji juga, katalah lagu ni. Itu caranya. Bukan maknanya puji itu sesuatu yang baik. Maknanya orang yang hati dia ikhlas, hati dia bersih, dia tak puji tak tentu kalau orang. Sebab apa? Dia takut orang tu jadi rosak. Kita bukan nak merosakkan dia. Dan kita tidak boleh mentazkiyahkan, mengatakan seseorang itu baik ala Allah, atas nama Allah. Mana kita bersumpah, janganlah gitu. Sebab kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Hak yang ulama kata orang ni baik, orang ni ju, orang ni ulama rijal itu setakat yang dia tahu. Hak dia tak tahu, serah kepada Allah. Mana ingkana ya'lam, sesungguhnya dialah yang maha mengetahui. Allah jua yang maha mengetahui. Ingkana ya'lam. Bukan in tu makna jika tu. Bukan in makna jika. Sebab kita dapati ada juga orang yang terjemahkan yang seumpama ini jika. Silap itu. Bukan jika in tu. Mana sesungguhnya. In ini orang panggil in mukhaffafah minats thaqilah. Asal dia inna, maknanya sesungguhnya. Kita tahu mana dia ni mukhaffafah minats thaqilah. Pasal ada kana selepas dia. Itu tanda dia. Ataupun fi'il naqis ada selepas dia tu menunjukkan ini makna sesungguhnya, bukan makna jika. Ada juga in hak makna jika, tapi sini bukan makna jika. Makna sesungguhnya dialah yang maha mengetahui. Lepas tu hak ni cerita pada suatu hari Nabi pagi ni. Setengah ulama mengatakan malam kemarin yang kita jumpa. Hak cerita dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang mengatakan hak ni Zulkhuwaisirah ni hak tu dah. Ada juga mengatakan dah orang lain. Orang lain. Tapi puak-puak ni puak khawarij juga. Akhirnya jadi khawarij. Dengan sebab itulah pengajaran daripada hadis-hadis yang seumpama ini, kita jangan biadab. Jangan biadab.
sesuai dengan bab ni, bab adab ni. Apabila tidak ada adab, kesan dia tu padah dia tu, akhirnya kita sendiri yang akan terima. Apabila kena orang kata, orang mulut masih kata kadang-kadang dia tak ajar kata kau orang, tapi kerana berat sangat tu dia kata, maka tak tertanggung lah. Tak tertanggung lah. Sebab itu jangan biadab lah dengan Allah, jangan biadab dengan Rasulullah, jangan biadab dengan sahabat-sahabat, jangan biadab dengan tabi'in, jangan biadab dengan ulama-ulama. Kita nak tak setuju tak apa, tapi jangan biadab. Beradab, biar beradab. Tak serupa pendapat tak apa, tapi biar beradab. Tapi kalau Rasulullah SAW tak boleh dah, waktu tu mesti kena serupa. Kalau orang lain lah, kalau orang lain kena beradab. Ini akibat tidak beradab lah. Salah satu sebabnya. Dia kata i'dil. Laku tu dia kata, berlaku adil lah engkau. Nabi SAW kata, siapa akan berlaku adil kalau aku sendiri tidak adil? Umar pun nak penggal hak kemarin Khalid bin Al-Walid. Itu makna munasabah, cerita lain. Sebab banyak ni berlaku ni. Pada masa akhir-akhir hayat Nabi SAW tu banyak kemenangan. Di sana sini orang masuk Islam, lepas tu harta banyak sampai kepada Nabi SAW. Tapi bagi-bagi bagi-bagi tu ada macam-macam. Ada macam-macam lah orang. Nabi SAW pun kata, jangan. Dia ada ramai lagi kumpulan dia. Dia ada sahabat-sahabat dia. Ni makna ada orang jenis ni. Kamu akan berasa lekeh. Kamu akan berasa sedikit. Mana tak boleh nak lawan lah. Semayang kamu kalau nak banding dengan dia, puasa kamu nak banding dengan dia, tak boleh. Mana puak-puak ni kuat ibadat. Hadis ini juga menunjukkan bahawa kuat ibadat itu tidak menjamin seseorang itu selamat. Tidak jamin. Dia kena beradab. Waktu nombor satu. Ibadat tu suku, waktu tu pula dia kena beradab. Tidak jamin. Ni dia puak ni kuat ni, semaya puasa kuat. Sahabat-sahabat tu kuat dah. Nabi SAW kata tak boleh nak banding, kamu akan berasa lekeh sembahyang. Dan memang Nabi SAW pun tidak nak ajar lagu tu. Dia mana-mana lah ala kepelebih tu, ala ketelajuk tu, ala ketelajuk tu. Sedangkan Nabi SAW tidak nak ajar sahabat-sahabat dia lagu tu. Semaya getek, rehat getek, puasa getek, tak puasa getek, gitu. Dia nak ajar. Puak-puak ni sepemalam kemarin lah, iaitu keluar dari agama seperti keluarnya anak panah. Maknanya cepat, tak ada berasa sikit abuk, macam tak pernah lalu pun, macam tidak pernah beragama, mudahnya nak keluar. Kalaulah orang-orang ni jenis jenis tidak mudah ni, berasa kalah, mimpi-mimpi, susah hati, serabut sekurang-kurangnya, walaupun timbul kemuskilan tentang agama pun, tapi nak boleh kau terpecah tu, mikir banyak kalah juga. Mikir banyak kalah juga, walaupun jiwa dia tu sudah macam-macam, timbul persoalan. Kita kata ada juga orang yang macam tu, tetapi tidak mudah. Puak-puak ni mudah. Dan dia, kalau kita perhati sifat dia tu sifat sombong. Dia tidak tahu mengutamakan siapa yang patut diutamakan. Sepatutnya kita kata puak-puak dia ni bukan sahabat. Puak-puak kemudian ni Khawarij, sepatutnya rojoklah kepada sahabat-sahabat tu. Moga dia kan ada murid Nabi SAW. Tidak, dia mana-mana dia. Dia mana-mana dia. Bukan nak rojok kepada orang, tidak. Lepas tu Nabi SAW sebut ni, di tangan ni, mana di bahagian tangan lah ada macam ketumbuhan lah, daging ketumbuhan tu besar yang menyebabkan jadi bergerak-gerak macam tetek orang perempuan. Begitu hak Nabi SAW sebut. Kemudian memang jelas apabila berlaku perang tu, dalam riwayat yang lain kita sudah jumpa dah dulu, orang ni duduk di bawah ni bertindih-tindih mayat ni, pak mati perang puak-puak Khawarij, perang dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali suruh pergi cari orang Rasulullah SAW raya. Bila pergi cari tak jumpa, tahu-tahu suruh
ni halih ni, mayat-mayat timbul-timbul, rupa-rupanya ada bawah. Betul. Ini menunjukkan Nabi SAW cerita tu betul. Orang tu tidak lagu tu, orang Hasan Zulkhuwaisirah tu bukan. Bukan ada tanda tak ada. Hak dia sebut ni tak ada lagi orang. Tapi orang ni akan masuk dalam kumpulan puak-puak ni. Puak-puak ni ada bunga-bunga dia. Ada. Yang ini salah satu dianya. Hak zaman Nabi SAW kita tengok ni. Dia je ni biadab lah. Biadab. Biadab dengan Nabi SAW. Seterusnya ni orang bersetubuh pada bulan Ramadan ni. Nabi SAW kata, "Waihak, apa sebab engkau kata engkau binasa tu?" Dia kata dia gini-gini, setubuh dengan isteri dia. Tu yang nak sini Imam Bukhari ni kadang-kadang dia mari puluh-puluh kali hadis tu lah. Sebab ada maksud dia lah. Sebab tu kita kena ingat tu asas tu. Sebab dia maksud dia sini nak cerita penggunaan waihak itu. Sini ada guna penggunaan waihak. Hak tu je. Hak lain tu serupa juga dengan hak dulu. Lepas tu ada pula sahabat, ada pula orang bertanya, Arabi ni tanya Rasul, ceritakan kepadaku tentang hijrah. Peristiwa ni berlaku ni sebelum lagi Fatih Makkah. Nabi SAW kan suruh berhijrah, kan jadi wajib berhijrah tu, pergi ke Madinah tu. Hak wajib berhijrah ni hak duduk mana? Hak wajib berhijrah hak duduk di Mekah ataupun di kawasan-kawasan yang mana orang-orang Islam tertindas, tidak bebas untuk mengerjakan perintah-perintah agamanya. Di situ. Adapun di tempat-tempat yang sudah ramai orang Islam ataupun tempat dia tu masyarakat dia sudah jadi Islam. Walaupun sebelum Fatih Mekah Nabi SAW tidak suruh semuanya pergi ke Mekah, pergi ke Madinah. Terutama di peringkat akhir di mana Islam telah menang berlaku. Islam telah menang, telah kuat dah. Hak sebelum pada tu hak Nabi SAW memang mengharapkan pergi hak tu yang wajib pergi hijrah tu sebab apa? Nak perang, nak menghadapi musuh ke apa ni. Adapun hak kemudian sikit tu dia sudah kuat dah. Nabi SAW bila orang ni tanya tentang hijrah, Nabi SAW kata, aduhai, hijrah tu berat tuntutannya. Tuntutannya berat. Boleh jadi Nabi SAW tengok orang ni tak padah. Kalau dia pergi pun nak melaksanakan tuntutan hijrah tu tak padah. Dia hanya boleh buat kod lain. Dan orang Islam di Madinah pun tidak memerlukan lagi orang luar. Nabi SAW pun tanya, ada harta? Ada unta? Ada. Bui zakat? Bui. Dia kata fa'mal min wara'il bihar. Kalau begitu, bihar di sini maknanya negeri. Engkau beramallah di negeri kamu sendiri. Kalau makna asal dia, ni makna salah satu makna bihar lah. Bahrah tu maknanya negeri. Sebab luas negeri itu seperti laut. Tapi ada juga makna kalau kita pakai min wara'il bihar dengan makna di sebalik laut, di seberang laut. Kalau kamu beramal pun Allah SWT terima juga. Makna ini menunjukkan bahawa amalan itu dikira tidak berdasarkan tempat. Nak boleh pahala, nak boleh gapo, nak Tuhan terima ni, mana-mana pun boleh. Bahkan kita kena tengok mana yang lebih perlu. Ada keadaan-keadaannya kepada orang-orang tertentu, mana yang lebih perlu. Lebih perlu dia pergi ke sana ke dia duduk di tempat dia. Ada kalanya lebih baik duduk di tempat sendiri. Sebab apa? Kalau tidak terbiar orang-orang di tempat sendiri. Fa'mal min wara'il bihar. Kalau begitu kau beramallah walaupun di seberang laut sekalipun. Kalau kita nak pakai makna bihar dengan makna biasa. Fa in lam yatruk, fa inna Allah lam yatruk, kerana Allah tidak akan mensia-siakan apa-apa amalan kamu. Semua amalan Tuhan kira belaka. Tuhan kira belaka. Duduk mana pun tak apa. Tidak kata mari di Madinah ni barulah boleh pahala. Tidak. Lepas pada Tuhan ni disebut wailakum waihakum lagi. Hak Tuhan nak sebenarnya. Nabi SAW berkata, jangan kembali menjadi kafir sesudahku. Maknanya kalau kafir duduk perang sama sendiri, sama-sama kafir sebelum masuk Islam, masa jahiliah tu perang tu kok. Ataupun jangan jadi kafir ni, bila kafir maknanya dahagakan darah orang Islam.
Maknanya bila jadi kafir mana lagu mana? Orang kafir dia darahkan darah orang Islam. Jadi nak bunuh, nak perang sama Islam, jangan lagu tu. Sebahagian kamu memenggal leher sebahagian yang lain, jangan. Anak di sininya wailakum waihakum. Nabi SAW sudah bagi peringatan dan jangan balah sama-sama Islam, jangan perang sama-sama Islam. Tapi hak nak berlaku tu sudah ditakdirkan berlaku, dia berlaku juga. Dia berlaku juga. Sebab itulah dalam hadis tadi Nabi SAW sudah isyarat dah dia akan keluar ketika berlaku perpecahan di antara sahabat-sahabat. Dia ada isyarat dah tadi dalam hak cerita hak tangan apa nama ni, ada ketumbuhan tadi. Nabi SAW sudah kata dah puak-puak dia ni akan keluar ala hini furqatin minan nas, ketika berlaku perpecahan di antara nas, orang ramai, maksudnya sahabat, tapi dia tidak sebut dengan terang. Dia tidak kata ketika kamu berpecah belah. Dia tak kata lagu tu. Dia kata ketika orang pecah belah. Siapa dia orang? Orang tu maknanya yang diharap-harapkan dia lah, sahabat dia. Memang apa? Ketika itulah puak-puak ni keluarnya. Seterusnya ada orang ulu ni mari dia tanya Rasulullah bila kiamat akan berlaku. Nabi SAW kata, aduhai, apakah yang engkau telah sediakan untuk kiamat? Itu yang tanya kiamat ni bapa sedia cadang gaponya untuk kiamat. Orang tu pun kata saya tidak ada sediakan untuk kiamat itu, yang ni apa-apa. Dalam riwayat satu lagi, puasa ke semaya banyak ke, bukan hak tu saya tak ada sedialah. Mana hak tu? Cuma hak jelasnya saya kasihkan Allah dan Rasulnya. Hak tu dia kata. Nabi SAW pun tu kata sesungguhnya engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Itulah kelebihan kasih kepada orang-orang yang baik. Kelebihan kasih kepada orang-orang yang baik, akhirnya masuk syurga sekali dengan orang-orang yang baik. Dalam hadis kemudian ni tengok, Ta'ala pun tidak setara dengan dia, tapi kerana kita cinta kepada dia, dia tu masuk syurga tinggi, peringkat tinggi. Tapi kerana kita cinta kepada dia, kita boleh masuk duduk sekali dekat dengan dia. Itu kelebihan. Tak apa, kalau kurang pun tak apa, asalkan dia kena ada jiwa tu, semangat itu. Dia kena ada semangat itu. Kalau kita tidak alim, tak apa, asalkan kita cinta kepada orang alim, boleh duduk sekali juga dengan dia. Kita tidak berani, kita tidak kuat sangat, tidak boleh pergi berjihad, tak apa lagi, asalkan kita cinta, kita suka kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu. Begitu juga dengan hak lain-lain, kita tak boleh buat, tapi tak apa, asalkan kita cinta. Sebab itulah Nabi SAW pun ada kata suruh jadi orang alim, kalau tidak jadi pelajar, kalau tidak jadi orang yang mendengar, kalau tidak jadi orang yang kasih kepada mereka tu. Jangan jadi yang kelima, engkau akan binasa, rosak, punah engkau kalau jadi yang kelima. Hak alim pun tidak, mengaji pun tidak, dengar pun tidak, kasih kepada golongan itu pun tidak, apalagi kalau benci pula, biadab pula, macam-macam boleh berlaku. Seterusnya dia kata begitu, kami pun suka sangatlah, kami pun kata, sahabat-sahabat pun kata kami pun lagu tu juga. Nabi SAW kata iya, kalau lagu tu lah, akan bersama dengan orang yang kau cintai lah. Kami pun suka sangat hari itu. Tiba-tiba lalu seorang budak hamba Mughirah sebaya dengan aku lah, kata Anas. Tiba-tiba Nabi SAW kata kalau dia ni hanya umur, tak ada tua dia, kiamat berlaku dulu. Apa makna ni pula? Kalau dia ni ditakhirkan, dilanjutkan umurnya, pun tidak akan sempat dia mendapat umur tuanya. Bahkan sebelum itu lagi kiamat akan berlaku. Apa makna? Maknanya kalau katakanlah umur dia panjang,
tak akan siapa umur tua. Maknanya dekat benar lah kalau kira pada masa tu ya. Umur dia nak sepanjang mana sangat, kita kata 100 tahun. Kiamat dah. Ni tidak kiamat pun. Apa makna? Apa makna? Setengah ulama mengatakan ini kiamat di sini maksudnya mati dia tu. Mati dia tu sendiri. Kiamat itu salah satu maknanya mati. Kiamat kecil orang panggil. Kiamat itu kiamat besar. Suatu yang mengejutkan. Suatu yang menyebabkan berlaku perubahan besar. Oh, perubahan besar. Itu kiamat. Maknanya kalau dia ni panjang umur, katakanlah panjang umur, dia tak akan sampai tua. Mati dulu. Mati sebelum tua. Memang betul pun berlaku begitu. Hak tu maksudnya. Ataupun kalau katakanlah umur dia panjang. Katakanlah umur dia panjang, dia tak akan jadi. Tak akan jadi hak tu. Hak ni sebenarnya lebih tepat kot tadi. Sebab dia sudah mati. Kalau kata umur dia panjang, dia ni siapa dia? Ia jadi tak ada tua, dia tua dah lah 1000 tahun lebih dah. Kalau dia ada lagi, tak ada dah. Ini jelas sudah mati dah. Maka maknanya seperti tadi dah. Jadi apa makna Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kiamat mati? Orang tu tanya, kiamat bila? Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kiamat akan berlaku sebelum pada dia tua. Apa makna? Maksudnya kita kena bercadang, kita tak tahu bila kiamat tu. Kiamat besar tu satu perkara, tu mati kita tu pun kita tak tahu. Jangan rasa kita mudah sedap hati. Jangan. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tu berlaku. Memang dia tidak tua, mati. Hak tu hak dia nak tunjuk lah. Hak nak tunjuk, Allah SWT nak tunjuk melalui Nabi dia ada sebut lah. Nak cerita sini ke apa dia? Kita kena bercadang untuk kiamat ni, menghadapi kiamat. Menghadapi kiamat. Kena fikir, apabila kita mati lagu mana? Kena cadang. Sekurang-kurangnya seperti yang disebut sini, kita cinta. Kita cinta kepada orang-orang yang baik. Itu pun termasuk salah satu daripada persiapan juga untuk menghadapi kiamat. Kalau lagu tu selamat kita. Kemudian alamat kasih kepada Allah. Dasar ni untuk cerita cara kau kasih. Ini sifat yang baik, kasih kepada orang-orang yang baik, cinta kepada orang-orang yang baik. Tapi kita nak tahu mana alamat dia. Alamat dianya dalam Quran. Kalau orang tu dakwa dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, tengoklah dia ikut Quran ke dia ikut sunnah ke. Fattabi'uni, Nabi SAW kata dah. Dalam Quran ni Allah SWT suruh, maknanya ikut Nabi. Dia ikut Nabi ke tidak? Kalau ikut Nabi, yuhibbukumullah, baru Allah akan kasih. Kalau tidak, kasih itu tidak berbalas. Kalau iya pun, kalau kita dakwa kasih pun, sebenarnya kasih kita tidak berbalas. Baru Allah SWT kasih, jawab dia, jawab ni. Baru ada hak ni, kasih Allah ni baru ada apabila kita dikaitkan, digantungkan dengan hak ni, iaitu ikut Rasul, ittiba'ur Rasul, ikut Rasul. Kalau tak ada hak tu, tak ada hak ni. Ada hak tu, baru ada hak ni. Itu maknanya. Riwayat daripada Abdullah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Seperti tadilah. Dan kita maklum orang yang cinta ni macam mana cara dia, sikap dia, cara hidup dia macam mana, kita maklum. Lepas tu orang tanya pula, bagaimana seorang yang cinta kepada satu golongan tapi dia tidaklah sampai ke martabat ataupun ke darjat, ke tahap orang tu, orang-orang yang dia cinta tu, dia tidak sampai ke situ. Nabi SAW kata, walaupun tidak begitu, dia akan bersama dengan orang yang dicintainya. Seperti kita kata tadilah, kalaupun dia tu tidak pandai pun, tapi oleh kerana dia kasih kepada orang yang pandai, dia akan bersama dengan orang yang pandai itu. Allah SWT akan bagi dia boleh duduk bersama. Satu makna lagi, bagaimana orang yang kasih kepada satu golongan tetapi dia tidak sempat dengan golongan itu. Misalnya kita kasih kepada sahabat tapi kita tak ada dengan sahabat. Kalau kita kasih kepada sahabat, Allah SWT akan bagi kita jumpa
akan bersama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok. Itu maknanya. Kita tak ada jumpa dengan tabi'in. Berapa ramai orang-orang yang hebat di kalangan tabi'in. Tak ada jumpa. Tak sempat dengan masa mereka, zaman mereka. Tapi kita kasih kepada dia. Kasih ini adalah suatu, kita nak kata gapo, suatu benih yang sangat istimewa, yang boleh menghubungkan seseorang yang berada di zaman yang berlainan untuk bersama-sama di suatu ketika nanti, yang di dalam syurga boleh duduk sekali. Itu maknanya. Seterusnya hadis ini serupa aja. Akhir sekali, iaitu bila kiamat ni sepatutnya tadi juga. Nabi SAW tanya, apa kau sediakan untuk kiamat itu? Dia kata, saya tidak ada sediakan banyak sembahyang yang banyak, puasa yang banyak, sedekah yang banyak. Tak ada waktu tu. Lebih kurang lah waktu tu. Mana-mana wajib dan lebih kurang ada lah. Tetapi yang jelasnya saya kasihkan Allah dan Rasulnya. Hadis ini menunjukkan bahawa tidak bergantung kepada sembahyang puasa waktu saja. Bermakna orang tu kasih kepada Nabi SAW. Sebab Nabi SAW pun ajar tidak waktu saja. Banyak perkara hak dia ajar. Hak dia ajar. Hak yang pentingnya cintakan Rasulullah. Bila cintakan kepada Rasulullah, bukan hak ni saja lah, hak lain-lain hak Rasulullah ajar tu kita akan suka lah. Kalau kita tak boleh buat pun kita suka kalau orang buat. Kita suka kalau orang buat. Bahkan suka tu bukan suka main-main saja-saja, gitu dah. Pada dakwahnya, kalau kita ada, kita buat, kita sendiri buat, itu tanda orang tu cinta sungguh. Tapi kalau sekadar dakwah begitu saja, tak jadi. Maknanya kalau dia ada sungguh, dia buat. Tak ada arah lah, tak ada. Tapi dia suka lah dengan orang-orang yang buat. Dia suka. Luas ni. Nak dapat pahala ni luas. Nak boleh duduk sekali dengan orang-orang yang baik ni banyak cara. Katakanlah seorang tu tak ada anak. Orang boleh tahan nak fikir. Luahnya. Hak Nabi SAW kata. Katakanlah dia tak ada anak. Dia suka tengok orang tu ada anak dia jujur, baik-baik. Dia kata, kalau aku ada anak, aku macam tu juga. Aku nak didik, nak suruh jadi jujur macam tu. Boleh dah pahala. Tak payah. Tak mesti ada anak. Boleh dah pahala dia tu. Tapi kena sungguh-sungguh lah. Ikhlas hati sungguh. Ada begitu juga hal lain-lain. Hal lain-lain pula begitu. Bab qawli rajul lirrajul ikhsa. Sekat tu lah. Wallahu a'lam.